sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh bin Athaillah Al-Iskandari lillahi lahumul Fatihah. Ada sebuah kitab kesok apa no? Ada yang bawa kitab tak? Mana ustaz? Dulu tu Imam Ali dia bawa kitab. Ada ya. Ada. Tak mana sambung? Kesok apa? Enam puluh satu. 65. Yang mana? Dan maksudnya. Bulan 12. Kita puasa satu ada. Bulan 12 itu bulan 12. Ada lagi yang lain berapa tu? Yang ni bulan 12 ada lagi. Bulan 1 ada kan? Bulan 1 dan 3 puasa tu. Bulan 4 tu. Bulan 4 puasa. Ujung bulan 4 tak ada. Apalah perkara ini. Dah, boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Dan hanya saja adalah sebab baik segala waktu bagimu itu, bagi wujud hudurmu dalamnya, serta Tuhanmu, dan putus nazarmu daripada segala wasitah dan segala sebab yang mewajibkan bagi jauhmu. Jadi matan dia no, kitab hikam ni makna himpunan kata-kata hikmat. Syekh bin Athaillah kira-kira 264 kata-kata hikmat dia yang terhimpun dalam kitab hikam. Hikam ni singular dia hikmah, hikmatun. Plural dia atau jamak dia hikamun, hikam. Hikam ni mana himpunan kata-kata hikmah Syekh bin Athaillah Al-Iskandari. Jadi semua ada 264. Kita ni kalau ikut catatan saya ni ke 100 kata-kata hikmat yang ke 100. Mana tak sampai separuh lah. Ambil masa apa lama ni? Saya ingat 30 tahun lah. 20 tahun, 30 tahun. Yang saya baca kitab hikam, yang ni lah, masjid ni lah yang paling lama saya baca kitab hikam ni. Jadi kita ada 100 kata-kata hikmat Syekh Mu'ta, ada 164 lagi. Tak tahu lah tempat hidup ke tak mati atau nak kata. Jadi tajuk dia ni berkaitan iaitu tentang naluri kita manusia. Ataupun disebut sebagai fitrah. Fitrah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati sanubari setiap manusia. Dia berhajat kepada sesuatu, kepada Tuhan dia. Sifat berhajat tu, perlukan Tuhan tu, memang ada pada tiap-tiap manusia. Sebab itu manusia mencari-cari Tuhan. Ada yang cari jumpa, ada cari tak jumpa.
Allah hantar nabi-nabi, rasul-rasul untuk habaq Tuhan kamu tu bernama Allah, bersifat begian. Diturunkan kitab-kitab suci pada langit. Tujuan utamanya untuk nabi-nabi untuk nabi-nabi ini cerita pada manusia bahawa Tuhan kamu tu Allah. Allah tu Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kata olehmu wahai Muhammad bahawa Tuhan kamu tu Allah. Siapa Allah? Allahus Samad. Apa makna Samad? Samad ni diperlukan oleh seluruh makhluk. Perlukan kepada Allah. Perlukan Tuhan dalam hidup dia. Kita cerita dulu, yang tak ada Tuhan bagi ada. Setiap makhluk mendapat nikmat. Nikmat wujud dia tu. Nikmat wujud. Daripada tak ada Tuhan bagi ada. Lepas tu dah ada pula Tuhan kekalkan ada. Berapa lama? Kalau terputus, makna nikmat imdad ni terputus, satu saat kita mati. Kalau umur saya 71 tahun, 71 tahun dah saya menikmati yang dinamakan nikmat imdad. Wujud tu nikmat ijad. Kita tak ada Tuhan bagi ada, kita dapat nikmat namanya nikmat ijad. Dah ada, dikekalkan ada. Ada 60 tahun, 70 tahun, ada 80 tahun. Nikmat tu sampai sekarang kita kecap. Nikmat tu nama nikmat imdad. Kalau nikmat ni terputus satu saat, kita mati ya. Kita mati. Antara ada dengan sampai sekarang ni, berapa banyak kita mengecap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, kamu takkan terhitung. Takkan mampu nak hitung. Baik, tajuk kita ni tuan-tuan yang disebut oleh Syekh bin Athaillah Al-Iskandari ni, saya sebut matanya secara ringkas, khairu awqatika. Sebaik-baik waktu kamu. Waktu hidup ni yang paling baik. Paling hebat. Apa dia? Waktun tashhadu fihi wujudi fahatika. Iaitu apabila kau menyaksikan, kau terasa bahawasanya kamu terlalu perlukan Tuhan. Kita amat berhajat pada Tuhan. Kita tak nampak dah siapa boleh bantu kita. Yang kita nampak, Allah saja boleh tolong kita. Kalau ulama-ulama sufi, dia sebut muqtar. Kita ni masuk golongan muqtar, amat perlukan Tuhan. Macam Nabi Musa AS, dia diburu oleh Fir'aun. Belakang Fir'aun, tentera dia, depan laut. Nak lari pergi mana? Mana nak lari? Dia tak nampak lain dah. Yang boleh tolong dia, hanya Allah Ta'ala. Masa tu dipanggil muqtar. Biasanya orang yang duduk tangga ni tuan-tuan, masa itulah datang pertolongan Allah Ta'ala. Tuhan bantu Nabi Musa, boleh belah laut jadi daratan. Gitu juga apa berlaku pada Siti Hajar. Kan? Anak dia Ismail kehausan. Susu dia pun tak ada, kering. Dia pun tak ada minuman nak minum. Dia cuba saya upaya cari ayak. Daripada Safa lari pergi Marwah. Dia duduk Marwah, dia tengok ke Safa macam ada ayak. Apa panggil apa? Para Morgana, Miraj. Nampak macam ayak. Tapi bukan ayak, cahaya matahari. 7 kali pergi balik Safa Marwah Safa. Sampai tersepuk, tak nak bangkit dah. Masa itulah dia muqtar. Orang yang amat sangat-sangat perlukan pertolongan Allah Ta'ala. Masa itulah datangnya pertolongan Allah. Ujung tumit Nabi Ismail keluar ayat Zam-Zam tu. Kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita beribadat 40 tahun, 50 tahun. Kita tak dapat rasa manis dalam ibadat. Tapi bila sampai satu saat tuan-tuan, kita amat perlukan Tuhan. Masa tu kita berdoa penuh dengan keinsapan yang sungguh. Amat berhajat. Saya dulu tuan-tuan sekalian, masa kena tahanan ISA tu, masa saya ditahan dulu ni, Allah cukup tuan-tuan, isteri sangat mengandung. Tumpang duduk rumah pak mentua pun susah. Pasal polis tahan saya tu, dalam poket saya ada 17 ringgit lah.
Saya ambil duit tu semua bagi kat isteri saya. Duduk malam-malam, tengah malam, dekat siapa nak mengadu? Nak mengadu kat siapa? Masa tu tuan-tuan, kita berdoa, mengalir air mata. Dengan penuh makna khusyuk. Amat berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan, makna kata, waktu yang cukup berhajat. Saya, tuan-tuan sekalian, masa saya pergi Mekah tahun 2005, saya bertemu tuan-tuan dengan seorang hamba Allah daripada Perlis. Pasal saya tertarik dengan dia sebab dia kuat ibadat. Hari-hari dia pergi ke Tan'im buat umrah. Hari-hari dia tawaf, bukan setakat tawaf umrah, dia tawaf sunat lagi banyak. Dia pergi duduk di Masjidil Haram tu tengah malam baru balik. Terheran, dia cukup kuat ibadat. Satu hari tuan-tuan, dia masuk bilik saya di Janariah. Dia perkenalkan diri dia. Dia kata, Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Ustaz pergi mengajak di Perlis, saya selalu ada. Tapi saya duduk belakang-belakang lah. Kan duduk depan, duduk belakang-belakang. Mungkin Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Saya ni Ustaz, sebenarnya saya patutnya dah mati Ustaz. Tapi dengan kehendak Allah tak jadi mati. Pasal apa saya kata? Saya dah dijatuhkan hukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi. Saya tekih apa? Saya ni kerja Ustaz, beli beras daripada Padang Besar, buat pergi ke Kangak, jual. Pergi balik-balik naik kereta api, beli beras, jual beras. Satu hari dia kata kawan kirim dia beli ganja. Dia beli ganja tu pula dia tak sorok, dia tak atas guni beras tu ya. Masa sampai Kangak, dia nak ambil ganja tu, pegang je ganja, pom, anti narkotik pegang tangan dia. Bukti ada. Cara-cara hukum gantung sampai mati. Saya Ustaz dah duduk di Pudu Jail, tempat orang tahanan yang akan digantung tu, saya duduk dah tempat tu. Lepas tu dia kata dia dipindahkan ke Taiping. Pasal keluarga dia nak ziarah jauh daripada Perlis, nak pergi Kuala Lumpur jauh. Buat mohonan, pindah ke Taiping. Pindahlah ke Taiping. Dia kata, Ustaz, kalau orang nak kena gantung ni, dia dah dihukum gantung. Cuma tunggu tarikh bila tak tahu. Itu rahsia. Hari selalunya dia ambil kita, dia kata hari Khamis. Hari Khamis. Bawa pergi jumpa keluarga, makan sekali pas semua. Malam Jumaat tu akan digerak bangkit ke 3 pagi, makan sok untuk puasa esok siang hari. Masa itulah semayang taubat lah apa semua. Semayang subuh. Lepas semayang subuh tu, makna lepas bagi salam, sujud yang terakhir. Sujud minta doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan matilah keadaan husnul khatimah. Tengah sujud, mereka bawa pergi tali gantung. Dia cerita pengalaman dia duduk di tempat nak kena gantung. Oh, dia dikirkan lebih kita. Subhanallah. Kita laju. Subhanallah. Dia pun tak ada, tuan. Sebut sekali, Subhanallah. Dalam sebut nama Allah tu. Astaghfirullah. Dengan penuh pengharapan. Tak nampak siapa dah boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Ustaz, ketika dia duduk dalam sel, dia kata, dia dengar tapak kasut. Orang masuk. Sampai depan sel dia, pom, berhenti. Buka kunci sel. Kemudian dia dibawa. Dia pun heran. Hari ini, hari Rabu, bukan hari Khamis. Selalu kan nak gantung, ambil hari Khamis. Ni ambil hari Rabu. Bawa dia jumpa penguasa penjara Taiping. Penguasa penjara tanya dia, Cik Muhammad, apa hubungan awak dengan Raja Perlis? Saya kenal lah dia, kot dia tak kenal saya. Ambil penguasa penjara kata, layak buruk lah dah lagi. Kena gantung pun layak buruk. Tak, kami satu penjara terkejut. Biasanya tuan-tuan, kalau hukum gantung ni, kalau raja ampun, sultan ampun, dia tukar penjara semua hidup. Ini ampun terus, bebas terus. Dia panggil syufaat kubra. Tuan, saya nak ceritanya, orang macam ni panggil orang yang mutlak.
amat berhajat kepada Allah. Kalau makna tuan-tuan dia berdoa, dia tak nampak hati dia melainkan pandang Allah Ta'ala semata-mata. Dia khusyuk sungguh-sungguh. 40 tahun kita sembahyang, tak dapat khusyuk. Tapi bila Allah uji kita dengan ujian yang berat, masa tu kita terlalu dekat rasa terlalu hampir kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta, waktu yang paling baik bagi kamu, iaitu ketika kau menyaksikan bahawa diri kamu terlalu perlukan Tuhan. Tak nampak lain dah yang boleh tolong aku melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu tu fakhir di sisi Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Masa itulah kata Syekh Ibn Atta, waktu yang makna kata waktu yang paling hebat. Waktu raddu fihi ila wujudi zillatika, dan kamu kembali kepada Allah Ta'ala itu dengan perasaan wujudnya zillah, hinanya diri ini. Tak ada haula, tak ada quwata, tak ada daya, tak ada upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah waktunya. Memang pun tuan-tuan, pada sebenarnya kita tak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Kan? Dengan izin Allah. Kan? Kita nak bercakap, kalau Tuhan tak bercakap, tak boleh cakap. Nak menapai ke, nak apa pun semua dengan izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu tuan-tuan bagi jadi. Tambah kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita menghadapi masalah-masalah agama. Ada hari itu di Masjid Batu, satu muslimat jumpa saya. Saya pun tak tanya dia nama apa. Sekali dia jumpa saya, dia cerita masalah dia. Suami dia meninggal, dia kata. Dia ada anak seorang, anak perempuan umur 15 tahun. Dia cerita sambil cerita menangis tuan. Anak dia umur 15 tahun perempuan. Dia lepas mengaji balik rumah. Pukul 10 sampai lah rumah. Rumah dia tak jauh dari sini, dia kata. Sampai rumah anak dia tak ada. Anak perempuan umur 15 tahun. Pukul 10 tak ada rumah lagi. Tak lagi pukul 10.30 baru balik. Dia kata, Ustaz balik-balik, dia kata tak bagi salam apa, masuk bilik, kunci pintu, terus dengar bunyi handphone dia. Tok 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 tok. Pukul 11 Ustaz, dia buka pintu nak keluar pula. Saya kata kat dia, tak payahlah. Oh, hang keluar pukul 11 malam ni. Jadi apa-apa kat hang, payah, pok tak ada. Dia maki saya Ustaz, dia jerkah saya. Dia sambil cerita teriak menangis. Saya bukan jumpa Ustaz ni minta tolong apa, saya tak tahu nak luah kat apa, dia kata. Mudah-mudahan bila saya cerita kat orang yang berkenaan, kok ringan sakit beban saya. Masa tu tuan-tuan, doa minta, tak nampak siapa ada boleh tolong kita melainkan Allah nak selamatkan anak kita. Kalau kita jadi ustaz tuan-tuan, macam-macam kita jumpa orang main mengadu hai kat kita. Tapi tak mau cerita lah hai orang. Beban berat tuan-tuan. Baru ni gutu ni di Alma Jaya cerita, sambil teriak. Seorang lelaki cerita kat saya. Masalah keluarga dia. Aduh. Ni zaman ni. Mana? Masalah agama. Kan? Kita tahu kelebihan sembahyang tahajud. Banyak kali orang cerita nak mangkit tak upaya tuan. Tambah kita berada di satu suasana dan zaman yang diperingat oleh Nabi SAW. Saya rasa zaman tu dah kena kat kita ni. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Nabi kata akan sampai satu zaman ke atas manusia. Ketika itu Nabi kata sanawatun, tahun-tahun, khadda'atun, tahun yang penuh dengan pembohongan. Manusia ni kerja bohong tak habis-habis. Sampai kita pun tak tahu nak beza mana orang betul, mana orang salah. Mana yang jujur, mana tak jujur. Yusaddaqu fihal kazib, kata Nabi. Manusia membenarkan orang yang dusta. Kaki bohong dibenarkan. Wa yukazzabu fihal sadiq. Orang mendustakan, menolak orang yang benar. Orang yang jujur, ulama yang jujur ditolak, dikata macam-macam.
Orang yang kaki merapu, pembohong, dia angkat, disanjung. Kita tak tahu nak duduk mana. Tuan. Jadi kita berhajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letak kita di jalan yang benar. Kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Kita suka cakap benar. Kita tak mau kita bercakap bohong. Bukan cakap kita suka kita benar, tak suka bohong. Kita tak suka orang bohong kat kita. Orang mempermain-mainkan kita, kita tak suka. Dan kita juga suka bersama-sama orang yang suka kat jalan kebenaran. Jadi nak pegang ni di akhir zaman, Nabi kata ketika itu, kamu memegang Islam ni panas. Macam pegang bara. Tapi Nabi suruh kamu gigit dengan gerham-gerham kamu. Payah akhir zaman ni tuan-tuan. Semua pandai bercakap. Dia bagi hujah tu tak betul, nampak macam betul tu. Dia ulang. Benda tak betul, diulang berkali-kali, akhirnya orang kata betul. Yang ni, gelas. Dia kata pirin. Hari-hari disebut ni pirin. Lama-lama ramai-ramai kata pirin. Tak kecau. Betul kan? Hari zaman jadi macam tu. Baik itulah kita banyak sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, waktu yang makna paling baik bagi seorang manusia tu, kata Syekh Ibn Atta, iaitu makna kata ketika dia amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW perang Badar, musuh duk main tu 1000 lebih. Bersama-sama Nabi cuma 313 orang. Dah lah sikit senjata tak cukup. Kongsi satu senjata, kongsi 3-4 orang. Perang apa tak tahu lah. Lepas tu senjata dia ada yang pakai pelepas tamak. Yang dia pun main siap lengkap bersenjata begitu ni. Terpaksa perang. Nak buat macam mana? Masa itulah Nabi dalam dikatakan idtirar. Nabi berdoa, Allahumma antahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah Tuhanku, kalau hancurlah tentera-tentera Badar hari ini, la tu'bad. Takkan ada orang lagi sembahmu ya Allah lepas ni. Tolonglah kami. Minta bantuan Allah Ta'ala. Allah hantar main 5,000 para malaikat membantu Rasulullah dan para sahabat menang dalam perang Badar. Jadi makna kata waktu yang paling makna baik bagi seorang hamba itu waktu yang dia amat berhajat. Ketika itulah dia rasa Allah terlampau dekat dengan dia. Allah saja boleh tolong dia, tak ada orang lain boleh tolong dia. Kan? Itu waktunya. Baik. Sambung syarah dia. Kata Syekh Ibn Atha'illah, Tok Pulau Manis ni kata ni. Dan hanya asalnya adalah sebab baik segala waktu bagimu itu, bagi wujud hudur dalamnya serta Tuhanmu. Itulah waktu yang paling baik. Hudur hati itu hadir, ingat Tuhan. Kan? Ketika kita solat, kita ingat Tuhan. Macam mana nak ingat Tuhan tu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, melihat dia, melihat Allah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Perasaan hati kita duk ingat Tuhan tu, itu namanya musyahadah. Ikut istilah ulama sufi. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak boleh melihat Allah, ingat wa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Perasaan Allah duk tengok kita tu namanya muraqabah. Kita pandang hati tetap pada Allah namanya musyahadah. Perasaan hati Allah duk tengok kita namanya muraqabah. Tak boleh musyahadah, muraqabah pun jadi. Ni petua Tok Guru. Nak dapat muraqabah dalam sembahyang. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak rasa melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Jadi tuan-tuan, beribadat pandang hati pada Allah ini makam tinggilah. Para rasul, para waliullah, para muqarrabin. Ini orang yang dekat-dekat dengan Tuhan. Kita dapat muraqabah pun jadilah. Macam mana nak dapat muraqabah?
tuan-tuan, kita mengaji sifat 20. Sifat 20 ni tuan-tuan, ada sifat inkishaf, kudrat, taksir, iradat, taksis, sama, basar, ilmu, itu inkishaf. Kalam, dilalah. Nak urai panjanglah cerita dia. Yang katakan kudrat, Tuhan tu berkuasa. Apa nak kuasa? Kuasa tu taksir, memberi berkat. Yang tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Tak ada siapa yang boleh bagi ada benda yang tak ada, melainkan Allah Ta'ala. Rumput tu tak ada. Siapa boleh bagi ada? Hanya Allah. Berpakat satu dunia ni, Amerika, Jepun, Korea, buat selai rumput. Tak boleh. Buat sebiji padi. Nyamuk tak ada. Siapa boleh buat bagi ada nyamuk? Hanya Allah. Itu nama taksir. Memberi berkah. Yang ada Tuhan boleh bagi tak ada, yang tak ada Tuhan boleh bagi ada. Yang tua Tuhan, yang muda Tuhan boleh bagi jadi tua, yang tua Tuhan boleh bagi jadi muda. Boleh tak yang tua Tuhan bagi jadi muda? Boleh. Zulaikha cintakan gila kat Nabi Yusuf sampai tua tuan. Tengok dia tua sungguh, dia tanpa sayang Nabi Yusuf, cinta Nabi Yusuf. Akhirnya tuan-tuan, Allah bagi jadi dia kembali muda. Bagi kahwin dengan Nabi Yusuf bila suami dia dah tak ada. Boleh. Ada seorang perempuan tua jumpa Nabi, ya Rasulullah, orang macam saya ni bolehkah masuk syurga? Dia tua. Nabi melawak dengan dia, tapi melawak Nabi kan melawak lagu kita. Kita melawak merapu. Nabi melawak betul ya tuan. Dan kita muhimah cerita. Nabi kata, di syurga tak ada orang tua. Dia tanya, orang lagu saya ni bolehkah masuk syurga? Nabi kata, di syurga tak ada orang tua. Dia tua. Dia berkaum nangis. Nabi ceritalah kat dia, di syurga tak ada orang tua. Orang tua pun bila dia nak masuk syurga, Allah jadikan muda. Baru dia senyum. Tuhan boleh mampu jadikan yang sihat bagi jadi sakit, sakit bagi jadi sihat. Semua Tuhan boleh. Itu namanya taksir. Kuasa tu taksir. Tak alif hamzah, sayara, taksir. Yang kedua tuan-tuan, iradat, berkehendak. Kehendak ni makna taksis. Tuhan yang menentukan bila nak mati, cara mati, di mana mati. Semua Tuhan tentu. Bab mati ke, bab rezeki, apa saja yang mengenai makhluk dia, dia tentu siap pada azali. Itu nama taksis, menentukan. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, inkishaf. Inkishaf ni jelas, terang, nyata sisi Allah Ta'ala. Apa dia tuan-tuan sekalian? Allah bersifat dengan makna kata sama. Sama ni mendengar. Tuhan mendengar apa saja. Ham cakap pelan ke, cakap deras ke, semua Tuhan dengar. Itu inkishaf. Jelas pada pendengaran Allah Ta'ala. Begitu juga penglihatan Allah Ta'ala. Allah bersifat melihat. Tuhan nampak apa saja. Hingga dikatakan semut yang hitam dalam malam kelam hitam. Berjalan atas batu hitam. Allah nampak di mana kaki semut berada. Tak usah buatlah perkara sembunyi ke, terang-terangan ke. Makna kata gelap ke terang, semua dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ilmu. Inkishaf ni ilmu. Allah mengetahui tentang diri dia, termasuk tentang makhluk dia. Yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Baik. Tiga sifat inkishaf Allah Ta'ala. Sama, basar, ilmu. Sifat semayang, rukun semayang ada tiga. Ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Kan? Yang dikatakan rukun fi'li, perbuatan. Mana berdiri betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat akhir. Ada 6 rukun fi'li. Kan? Rukun qauli, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam. Ada 5. Rukun qauli. Qauli percakapan. Bila kita baca yang fardu kan yang sunat, kita ingat Allah mendengar segala bacaan kita. Kita pelagakan
sifat sama dengan rukun qauli. Tiap kali kita baca tuan-tuan Fatihah ke apa ke, hadirkan hati yang Allah Ta'ala duk dengar apa kita baca. Baru boleh baca dengan khusyuk. Macam kita bersembang lah. Kita bersembang berdoa. Kita nampak dia, kita tahu dia duk dengar kita bercakap. Sembang lagu mana? Assalamualaikum. Salam. Bila Ustaz sampai? Aku sampai saat ni. Ustaz main ngapa? Dengan kereta. Ustaz main apa orang? Dengan keluarga. Sihat Ustaz? Ya. Begitulah cakap sembang. Betul tak? Fatihah begitulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita ni duk nampak Tuhan duk dengar apa kita baca. Kita baca dengan tertib lah. Itu nama hudur hati, hadir hati. Kan? Apa yang kita baca, Tuhan dengar. Kita baca dengan elok. Macam kita sembang. Bila kita tahu kawan tu dengar, kita sembang elok. Takkan sembang laju kot. Hang bila main siapa abang apa dia pakai tu bukan sembang. Kita nak sembang dengan penuh tertib sebab orang yang kawan kita sembang tu dia dengar. Baca elok baru datang hudur hati. Begitu juga rokok sujud kita. Allah Ta'ala bersifat basar, melihat. Dia tengok kita rokok, kita sujud, kita iktidal, berdiri betul, semua Tuhan tengok. Menjadikan mana kita kerja sembahyang dengan cantik. Kita juga rukun qalbi. Allah bersifat ilmu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi kita pun sembahyang dengan hati tumpu kepada Allah. Tak ingat yang lain. Itu paling kurang tuan-tuan. Maksudnya kita amal dengan sempurna, insya-Allah Allah angkat makam kita. Datang pula makna kata ya Allah nak campak pada kita, iaitu dinamakan musyahadah. Apa musyahadah? Kita nampak bertakbir ihram sampai salam, kita tak nampak melainkan yang aku boleh takbir dengan izin Allah. Aku tak boleh cakap, tak boleh baca dalam sembahyang melainkan Allah yang izin. Aku tak boleh gerak diri aku ni mengerjakan solat, kerja ibadat melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia akan datang, makna kata perasaan tu namanya musyahadah, insya-Allah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, iaitu makna kata kita ada pada waktu tu kita nampak bahawasanya semua gerak geri kita ni, keadaan kita semua Allah Ta'ala. Tambah kita buat kerja Islam tuan-tuan, Allah kata Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya kerana Allah. Kan? Kita buat kerja Islam, kita menerima ujian. Macam-macam ujian. Tekanan lah, itu, ini. Mehnah, tribulasi. Ketika itu tuan-tuan kita tak nampak lain. Kita buat kerja Islam. Kita ajak orang ke arah baik. Kita ditekan, kita dipitnah. Kita begitu begini. Kita nampak tuan-tuan. Masa tu Allah kata, aku bersama-sama dengan orang yang pecah hatinya kerana aku. Mengadu kat Tuhan. Minta pertolongan Allah. Kan? InsyaAllah Allah bantu tuan. Allah tolong. Allah bantu kita. Percayalah. Tuan-tuan tengok dalam surah tuan-tuan sekalian. Surah Al-Isra. Cuba tuan-tuan tengok. Ayat 79, 80, 81. Tuan-tuan perhati tengok. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong pada Allah. Dengan sabar dan semayang. Banyakkan sabar, banyakkan semayang. Terutama semayang malam. Mengadu kat Tuhan. Tuan-tuan mengadu kat manusia. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian daripada malam itu kamu bertahajudlah dengannya. Sebagai ibadat sunat untuk kamu. Untuk pengetahuan kita, ibadat sunat ni ibadat yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Mudah-mudahan dengan kamu bangun solat tahajud itu, Allah akan bangkitkan kamu di akhirat besok. Maqaman mahmuda, makam yang terpuji. Makam yang tinggi. Tuhan berjanji,
Hampa mangkit tahajud, besok di akhirat Allah angkat kamu di tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Itu satu janji Allah. Yang kedua, ayat tu Tuhan sambung lagi. Wa qul ja'al haq. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar. Jadikanlah aku di sisimu, ya Allah, kekuasaan yang membantu. Orang yang bangkit tahajud mendampingkan diri pada Allah, 3 benda dia dapat, tuan. Di dunia ni, yang pertama, dia masuk buat sesuatu, insya-Allah berada di atas jalan kebenaran. Tuan-tuan pergi kerja, insya-Allah kerja tuan-tuan direstui, dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan pergi buat bendang ke, pergi meniaga ke, tuan-tuan rajin tahajud. Percayalah tuan-tuan, kerja buat tuan-tuan tu direstui dan diberkati, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku daripada tempat keluar yang benar. Kita pergi pun Tuhan redha, kita balik pun Tuhan redha. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku, ya Allah, di sisimu kekuasaan yang membantu. Dengan kuasa Allah kita terpelihara, tuan-tuan, daripada diinaya oleh orang, daripada hasad dengki orang, macam-macam halangan, rentangan yang kita hadapi, makna akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Kuat bangkit tahajud, Allah sentiasa bantu mereka. Akhir sekali Allah sebut, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan olehmu, bila datang kebenaran, musnahlah kebatilan. Yang batil pasti akan musnah. Makna tuan-tuan, dengan kita bangkit tahajud, berdoa pada Allah, insya-Allah kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila hati kita sentiasa ingat Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di hati kita segala yang kita buat ni semua dengan kehendak Allah Taala, dan putus nazarmu daripada segala wasitah. Tak nampak wasitah. Wasitah ni apa? Perantaraan. Tuan-tuan, tak nampak lagi makna aku boleh buat ibadat dengan kederat aku, tak, dengan pertolongan Allah. Kita berjuang, kita menang, bukan kederat kita, bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita buat bendang, bendang kita menjadi Allah. Kita nelayan tangkap ikan, dapat ikan, tak nampak perantaraan. Bukan kerana umpan, bukan kerana mata kai, bukan kerana tu kerana ni. Kita nampak hati semata-mata dengan pertolongan Allah Ta'ala. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Baik itu para sahabat, tuan-tuan, menang perang, terus syukur, sujud syukur. Kerana mereka nampak tak ada siapa yang boleh tolong aku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam tu. Putus nazarmu daripada segala wasitah, tak nampak perantaraan. Di segi hakikat syariat kita kena, kan? Umpamanya kita kata kita berjuang nak menang, kan tuan-tuan sekalian, kita cara lain, kita nak menang, kita menyertai pilihan raya. Kalau ramai orang sokong kita, kita menang. Cara kita dapat sokongan orang ramai dengan mencari sokongan Allah Ta'ala. Itu cara kita. Kita bagi Tuhan sayang kat kita. Bila Tuhan sayang kat kita, kemuncaknya orang akan sayang kat kita. Itu kaedah dia. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang agak panjang, Nabi SAW bersabda, "Iza ahabba abdan da'a Jibril," kata Allah. Bila Allah sayangkan suatu manusia tu, satu kumpulan tu, Allah akan panggil Jibril. "Inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai Jibril, aku sayang dekat mereka ni, hang kena sayang kat dia. Jibril sayang kat kita. Akhirnya Jibril akan panggil penghuni langit.
Woi penghuni langit, malaikat, Allah Ta'ala sayang kat puak ni, hampa kena sayang kat dia. Akhirnya tuan-tuan, kasih sayang langit turun ke bumi. Orang bumi pun sayang kat kita. Walaupun satu masa dulu dia benci kita, tapi bila kasih langit turun ke bumi, percayalah tuan-tuan, manusia sayang kat kita. Sebab itu cara kita cari jalan bagi Tuhan sayang. Macam mana Tuhan sayang kita? Kita patuh perintah dia. Kita buat. Kalau kita dakwah, dakwah dengan betul. Jangan bohong, jangan tipu, jangan jujur kerana Allah Ta'ala. Kita bagi bantuan pada masyarakat, bagi dengan ikhlas. Macam jabatan amal tu, orang banjir ke apa semua, tolong, tak kira siapa. Bantu. Bila kita buat kerja, hingga Allah sayang kat kita, Allah akan panggil malaikat Jibril. Woi Jibril, aku sayang kat mereka ni. Hang kena sayang kat dia. Jibril sayang kita. Akhirnya Allah Jibril panggil penghuni langit. Woi penghuni langit, Allah sayang kat sepulan-sepulan. Hang kena sayang kat dia. Kemuncaknya tuan-tuan, kasih langit turun ke bumi macam hujan tu. Habis orang bumi pun sayang kat kita. Jadi kita cari kasih makhluk, tuan-tuan sekalian, dengan mencari redha Allah, kasih sayang Allah. Ni yang Nabi buat. Bukan kita cari kasih sayang makhluk dengan kita pelekeh orang lain, penghina orang lain, angkat diri kita, cerca, fitnah orang lain. Bukan cara tu. Itu cara tak kena. Bukan cara Islam. Islam cara betul, jujur. Jadi kita kena buat kerja lah. Buat kerja, berdoa pada Allah, minta pertolongan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah bantu. Saya umur panjang tuan-tuan, 70 tahun, berjuang dekat 50 tahun lebih. Saya nampak tuan-tuan, jelas Tuhan tunjuk kat kita pertolongan Allah kepada hambanya yang jujur. Allah janji, intang surullah yang surkum. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bila Allah tolong kita, siapa boleh mengalahkan kita? Tak ada siapa boleh mengalahkan kita. Tapi kalau Allah tinggalkan kita, siapa yang boleh bantu kita? Lepas itu kita setiap masa, setiap saat, setiap ketika mesti dekatkan diri kepada Allah, minta bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaedah-kaedah dia. Kan? Dia ada pepatah Arab tuan-tuan. La tastaqimu zillu wal udu a'waj. Tidak akan lurus bayang kalau sekiranya objek tiangnya bengkok. Tuan-tuan faham tak? Tiang, kalau tiang tu bengkok, bayang bengkok tak? Bengkok kan? Kalau tiang lurus, bayang lurus tak? Lurus. Tiang tu kerja buat kita. Bayang tu persepsi. Kerja kita kena buat amal, persepsi mai sendiri. Tak payah duk heboh kat orang. InsyaAllah. Ulama dulu mana mereka buat persepsi. Dengan jujur buat pondok. Tok kenali tu semua tu. Tok guru. Dia tak ada. Masa tu tak ada viral ni. Handphone pun tak ada. Tapi orang pergi mengaji kat dia, balik cerita tok guru tu, orang boleh jujur lah, gitu gini. Dengan sendiri gah gitu ya. Gah tu mai. Telah dia kita buat kerja dengan jujur. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, masa tu mana ada handphone, nak viral sana viral sini. Nama Imam Ghazali terkenal. Walaupun dia tak tunjukkan diri dia, Allah Ta'ala hebahkan. Makna kata pandangan masyarakat itu kita panggil persepsi. Kerja kita buat kerja, persepsi mai sendiri. Bukan buat persepsi, oh, aku pandai. Lama-lama orang tahu kita bodoh. Apa bohong. Tidak. Tak usah ceritalah kita pandai, kita apa. Tak usah duk angkat diri lah. Kita buat kerja. InsyaAllah tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala yang angkat nama kita. Bukan orang yang angkat nama kita. Sebab tu kata apa hukama, la tastaqimu zillu wal udu a'waj. Tidak akan lurus bayang kalau sekiranya tiangnya bengkok. Kalau bayang bengkok, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan panggil Habib ahli khariah Masjid Matan Janggui. Tuan-tuan dan perempuan, mari kita gotong royong perbetul bayang. Bayang bengkok nak pergi betul, boleh?
Tak boleh. Kerja kita perbetul tiang. Bila tiang lurus, bayang lurus tak? Kita buat kerja dengan jujur dan elok, persepsi dia akan main elok. Itu cara kita. Kita kaji di mana kesilapan kita. Kita perbetul kesilapan kita. Hingga kita jadi orang yang lurus. InsyaAllah. Akhirnya masyarakat akan dapat menilai. Jangan kita nilai diri kita sendiri. Biar orang nilai. Kan? Allah nilai. Percayalah tuan-tuan. Benda yang betul itu akhirnya akan tercium harum dia. Kalau kita ada botol minyak atar, lambat laun dia akan cium baunya. Tapi kalau kita tungtai, hang tutup lagu mana pun, lama-lama bau busuk dia tu. Betul tak? Buat elok-elok. Depan mata kita tak mahu sebutlah nama siapa-siapa. Tuan-tuan boleh tengoklah melalui handset, melalui Facebook. Orang yang duk kaki penipu, kaki pembohong ni. Akhirnya orang kata, sudahlah, cakap tak lupa bikin. Gajah degak, gajah berterbang. Cara cakap pun. Tapi akhirnya orang boleh nilai. Jadi kerja kita buat bagi elok. InsyaAllah. Kalau tak menang di dunia, InsyaAllah kita dapat di akhirat. Tapi kadang-kadang Allah bagi dua-dua. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. InsyaAllah. Kalau tak dapat dunia, paling tidak ganjaran pahala daripada Allah tetap dapat. Kan? Itu dia. Itu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala putus daripada segala wasitah dan segala sebab yang mewajibkan bagi jauhmu. Bila kita duduk nampak di hati sebab ni, jauh kita dengan Allah. Tapi kita nampak yang tolong aku ni Allah, tempat aku bergantung Allah, makin lama makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat lain pada Allah, kita makin jauh. Aku ni hantar, nasib baik aku guna benih padi malinja, kena ribut tak rebah. Dia nampak padi, tak nampak tuan. Tapi kalau dia nampak hati Allah, yang bagi rebah padi aku ni pun Allah. Mungkin Tuhan nak uji aku, suruh sabar. Lagi kita kena ujian lagi teruk, lagi kuat ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada silap aku. Tahun lepas aku keluar zakat tak betul. Dapat padi, tuan-tuan sekalian, 200 guni. 200 guni, keluar zakat 20 guni. Masa saya duduk di Kedah dulu, seguni RM100. 20 guni 2,000 pejam pening kepala agak tu. Lepas tu, dia keluar zakat tak cukup. Bukan keluar 20, keluar 2 guni ya. Bagi pun kira. Bagi kat mat, mat bagi padi dia kat dia. Dia bagi padi kat mat, tukar zakat. Pun ada juga. Dan tu saya mula-mula duduk di Kedah tu. Jiran sebelah rumah saya duduk tu, ribisin. Royuh rendah. Awak ni Pak Mat, hantau sidik. Kawak mencuri padi aku hantau bawa rumah. Kawak curi. Lepas tu tak apa lagi, saya gila sebab tak tahu lah. Saya balik kerja, dia mai jumpa saya, hantau sidik. Awak, kawak tu bukan setakat dia curi padi aku, dia curi dengan gerek-gerek sekali. Dia ambil basikal, ambil padi buah atas pelantak, buat lari. Lepas tu basikal dia tu, dia sorok dalam sekam, dia jerami padi. Yang aku baik bakar jerami. Bakar tengok basikal 3 harga. Saya gelak kat dia. Awak hang gelak? Tanya sikit boleh Pak Mat? Boleh? Pak Mat dah buat berapa guni? 200 guni. Keluar zakat 5 guni. 5 guni mazhab apa ni? Mana ada mazhab 5 guni? Kalau yang saya faham 200 guni kena keluar zakat 20 guni, patutlah kawak curi. Zakat tak cukup. Dia marah saya. Mungkin ada tak kena. Mungkin zakat kita tak keluar, tak cukup. Begitu gini. Tu Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Bukan sia-sia. Jadi bila Allah lakukan suatu kata kita, mungkin ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang benda yang kamu benci ada baik untuk kamu. Tuhan tak buat kerja sia-sia tuan-tuan. Jadi bagi orang yang mempunyai mata hati, sentiasa bermuhasabah. Di mana salah silap aku? Tak mana tak kena aku?
Jadi teguran daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Jadi apa pun ingat Tuhan. Kan? Bila kita ingat Tuhan tuan-tuan, kita bertambah dekat dengan Allah. Bila kita lupa Allah Ta'ala, kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikayatkan daripada Atha As-Sulami radhiyallahu an, bahwasanya adalah ia masa 7 hari tiada merasai ia akan suatu daripada makanan, dan tiadalah kuasa ia atas sesuatu, maka suka hatinya dengan demikian itu dengan kesudah-sudahan suka. Katanya, hai Tuhanku, jikalau tiada engkau beri makanan kepadaku 3 hari yang lain pula, nescaya aku sembahyangkan bagimu 1000 rakaat. Ini Atha As-Sulami rahimahullah ta'ala. Jadi ada satu cerita tuan-tuan, saya bertemu dalam kitab Minhajul Abidin. Atha As-Sulami ni tuan-tuan, kerja dia jahit tenun kain. Kerja dia tenun kain. Dia tenun kain, bila kain tu siap, dia bawa pergi ke pasar untuk dijual. Jadi orang lalu lalang lah, macam orang duk jual di pasar kan. Lalu lalang. Mai tengok kain dia, belik-belik lepas, belik-belik lepas. Tak ada yang nak beli. Bila dah petang tuan-tuan sekalian, ada seorang hamba Allah pegang kain dia. Pegang, tengok, tanya berapa harga. Atha As-Sulami kata contoh RM20. Contohlah RM20. Kawan ni kata RM10 tak boleh? Boleh tak minta kurang RM10? Atha As-Sulami kata, awak minta kurang. Sebenarnya kain ni tak cantik. Tenunan dia kasar. Warna tak terang. Kalau kita basuh, saya rasa dia warna dia boleh luntur. Kawan yang beli kain ni kritik kain yang ditenun oleh Atha As-Sulami. Bila Atha As-Sulami dengar kain dia dikritik tuan-tuan, dia menangis. Dia menangis macam budak-budak. Menangis sungguh-sungguh. Sehingga pembeli ni tuan-tuan rasa kesian. Dia kata, Syekh, tuan, tak usah menangis lah. Saya sanggup beli dengan harga yang tuan letak. Tak apa, keluar duit RM20, dia bagi. Atha As-Sulami kata, silap, aku bukan menangis pasal duit. Hang tahu tak? Aku ni yang tahu, aku telah curahkan seluruh kepakaran yang ada kat aku. Kemahiran yang ada kat aku curah habis dah. Untuk membina, menenun selai kain ni. Yang aku rasa kain ni yang paling cantik yang pernah aku tenun. Tetapi bila dibentangkan di hadapan orang yang lebih alim daripada aku, berkaitan tenun kain ni, maka nampak cacat celah aku. Bagaimanakah di akhirat besok amal ibadat aku bila dibentangkan depan Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu di sana terserlah kecacatan, kelemahan zahir dan batin. Malu aku depan Allah Ta'ala. Tu yang aku menangis. Kata Atha As-Sulami. Ini sedikit cerita daripada Atha soal Sufi. Dia kata telah dihikayatkan daripada Atha As-Sulami radhiyallahu an. Yang ni Atha sendiri cerita. Adalah ia masa 7 hari tiada merasai ia akan suatu daripada makanan. 7 hari tak makan. Biasalah mereka 3 hari, 2 hari, kan? Paling hebat sahabat makan sehari sekali. Sehari sekali. Lepas tu bukan banyak, setengah mud. 1 mud lebih kurang 30 gram, 300 gram. Setengah mud kira-kira 150 gram. Mereka makan sehari. Dah lah sehari sekali, sikit lah tu. Kita, ya Allah, sehari paling kurang 3 kali. Sahabat Nabi rata-rata. Saya ingat tuan-tuan, saya duduk kem tahanan Kemuntin. Saya mengaji dengan Ustaz Bakak. Dia panggil di Pondok Lanai, panggil dia Ustaz Bakak Bongok. Dia asal orang Bongok, di Baling.
Bila dia bebas tanah asyik, dia buka pondok di Mandak Hilir, kat Sik. Saya baca, dia baca kitab kat saya dengar. Dalam perang Uhud, ada seorang sahabat, saya pula tak dobit. Puas saya cari, tak jumpa kes tu. Cari dalam kitab, tak jumpa. Cari balik, tak jumpa. Tapi cerita dia saya ingat. Dia ni terlibat dalam perang Uhud. Habis perang, Nabi tanya sahabat. Nabi tanya, nampak tak si Fulan bin si Fulan? Ada sahabat yang kata nampak, ada sahabat kata tak nampak. Dia cari-cari tuan-tuan, dia jumpa dia. Dia dah syahid. Bila kata nak tahu dia syahid, dia pergi habaq kat Nabi. Nabi orang pergi ya, dapatkan mayat ni. Tuan-tuan, Nabi sapu perut dia. Debu-debu yang penuh badan dia tu Nabi sapu kat perut dia. Tuan-tuan sekalian, Nabi buka butang jubah dia. Nabi tengok, tuan-tuan, semua sahabat tengok ada selai kain diikat di pinggang dia. Bila buka pinggang dia kain tu, tuan-tuan, nampak seketui batu melekat dekat perut. Kemudian sahabat dia sebut, dia ni dah 3 hari tak makan. Dalam keadaan lapar tu dia turun ke Badar, turun ke Uhud. Kemudian nak tahan sakit perut tu, letak batu ikat dengan kain. Nah, kata-kata sahabat macam tu, tuan-tuan sekalian. Tapi ibadat dia kuat, jihad dia kuat, berperang dia kuat. Terkenalah sahabat ni sentiasa depa tu dalam keadaan kelaparan. Ini Atha As-Sulami cerita dia 7 hari tak makan. Adalah ia masa 7 hari tiada merasai ia satu dia orang makan. Dan tiada kuasa ia atas sesuatu. Nak cari makanan tak dapat. Tak ada makanan. Maka suka hatinya dengan demikian itu. Dengan kesudahan suka. Tak makan suka. Pelik tak pelik? Tuan-tuan tahu cumit. Cumit ni masa saya muda dulu saya rajin pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia. Masa tu orang luar-luar tak kenal dia lagi. Ni zaman ni orang ada handphone semua kan, kenal dia. Saya pergi dengan dia, tuan. Dia ni pelik lagi. Kalau dia tafsir Quran tu bukan macam kitab tafsir ni. Satu hari saya pergi kat dia, dia suruh saya tafsir. Kan? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Allazi at'amahum min ju'. Cuba hang tafsir sikit, aku nak dengar. Dia kata kat saya. Dia kata dia Tuhan memberi mereka makan daripada lapar. Kan? Allah Ta'ala allazi at'amahum min ju'. Allah bagi mereka makan daripada lapar. Maksud? Saya kata mereka lapar, Tuhan bagi makan. Tak betul tu. Mana macam tu? Saya kata lagu tu lah, lagu mana ni? Saya bawa tafsir, kitab tafsir biasa ni. Hang ni bukan lagu tu. Habis lagu mana? Cumit. Hang tengok betul tak? Allazi, dia, yakni Allah. Isim isyarat. Allazi at'amahum, memberi mereka makan, min ju', daripada lapar. Allah bagi mereka makan daripada lapar. Cuba nasi, hang tukar lapar tu kepada nasi. Tuhan beri mereka makan daripada nasi. Jadi makna kata Tuhan bagi mereka makan lapar, bukan makan nasi. Minjung daripada lapar. Lapar tu makanan mereka. Ahli sufi, kita makan nasi, makan ikan, makan laksa. Mereka makan lapar. Kita kalau dapat makan seronok, mereka kalau dapat cukup seronok. Dapat puasa. Oh, lagu tu lah betul dia tak? Dia kira rohani, makanan rohani. Nyatulah lebih kurang Atha As-Sulami
Bila dia tak boleh makan tuan-tuan 7 hari dia seronok. Tak ada makan seronok. Kita tak nak makan monyot. Seronok pasal lapak. Lapak tu seronok. Pasal apa seronok? Masa lapak itulah dia rasa diri dia terlalu hampir dengan Allah Ta'ala. Kita tengok bulan Ramadan. Semua pakai lapak. Mana ada ni, jarang orang buat maksiat. Kalau buat juga tu kira teruk lah. Bila lapak nak buat maksiat tak seronok, nak buat taat seronok. Tengok bulan Ramadan. Penuh tarawih tu. Pasal apa? Pasal lapak. Bila kenyang tak beda. Lapak tu makanan rohani bagi mereka. Atta Usulami, bila dia lapak 7 hari tak makan dia seronok. Dengan berkesudah-sudahan suka. Suka yang paling tinggi bagi dia. Suka sungguh-sungguh. Bila dapat lapak tak makan 7 hari, suka sungguh-sungguh. Maka katanya, hai Tuhanku. Yang ni dia no, dengan kita. Kita buat lagu dia jadi sungguh mampu. Hai Tuhanku, jikalau tiada engkau beri makanan kepadaku 3 hari yang lain pula, niscaya ku sembahyangkan bagimu 1000 rakaat. Kata Atta Sulami. Dia 7 hari tak makan. Kalau engkau bagi aku tak makan 3 hari lagi, ya Allah, aku nak sembahyang 1000 rakaat. Tu dia. Nak tunjuk seronok dia dapat tak makan. Dia lah bukan kita. Kita jangan minta tuan jadi sungguh haru. Saya besok kena tuan. Dulu saya duduk di Kuala Selangor dengan Ustaz Zakaria Ansari almarhum. Jadi ada seorang pengurus tuan-tuan. Pengurus Hotel Dayang. Tuan-tuan tahu Hotel Dayang di Petaling Jaya. Lah ni ada lagi ke? Tak ada rekod no. Tak ada. Tempat praktikal budak-budak UiTM yang mana ambil perhotelan, praktikal situ. Kan? Jadi saya kadang-kadang termelengung seorang. Aku biasa ceramah di hotel, balai polis, tuan-tuan, ibu budak polis, Kelang, saya biasa ceramah. Kelang pakai biasa, polis biasa, bomba biasa. Yang tak biasa ceramah di penjara ya. Dapat mengajak di penjara, alangkah bagusnya. 3 hari lepas tu tuan, saya kena tangkap masuk penjara. Tuan-tuan jangan buat pasal. Mana Tuhan bagi cukup lah. Jangan duk minta bukan-bukan. Masuk penjara tu tuan-tuan. Pegawai penjara akan tanda pakat main mengaji kat saya. Hendak sangat. Jadi jangan minta bukan-bukan. Kan? Dia tak apalah, Atta Sulami. Dia seronok, tak makan seronok. Kita tak makan sakit perut tu. Jangan buat pasal. Jadi makna kata, bukan tak bagus. Kan? Alat-alat jet tu bagus. Kapal terbang punya alat mahal bagus. Kan? Tapi skru dia tak boleh pasang dekat motosikal. Nak pasang kat kereta tak boleh. Minyak dia pun dia pakai tak sama dengan minyak kereta. Dia kereta tak sama. Jadi ni spare part ni, spare part helikopter punya ni, kapal terbang punya. Bukan boleh pakai kat kita. Kita di Honda Cup lah. Jadi dia bolehlah doa macam tu. Kita jangan ada buat pasal, ya Allah Tuanku, aku kan dapat puasa 10 hari. Alangkah baiknya. Tak boleh makan. Mampu. Kita bukan kita. Kan? Dia ini makna kata untuk orang-orang yang seperti makna mereka itu. Baik itu dia kata, kalau engkau bagi ke aku 3 hari lagi tak makan, aku nak sembahyang bagimu 1000 rakaat. Nak tunjukkan betapa gembira hatinya dapat bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita dapat malam ni ialah tuan-tuan sekalian, iaitu sebenarnya kita ni kalau kita betul-betul mengenal Allah Taala, makrifah kepada Allah Taala, tak ada satu pun yang kita miliki tuan-tuan, semua Allah Ta'ala. Jadi hendaklah kita sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah dengan Allah. Ingat kehadiran Allah, sama ada kita dalam ibadat ataupun luar ibadat. Kata Nabi SAW, seorang tu dia tak akan berzina kalau dia ingat Tuhan. Dia tak akan mencuri kalau dia ingat Tuhan.
Dia takkan buat benda-benda yang tak senonoh kalau dia ingat Tuhan. Jadi menyebabkan orang berzina, mencuri, begitu merompak, menyamut kerana dia lupa Tuhan. Jadi kita sebagai orang beriman hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, insya-Allah. Salah satu kod yang mampu saya sampaikan pada malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi sebelum saya merunduk ni tuan-tuan, sikit perkembangan di Pulau Pangkok. Saya rasa lama dah, dekat 3-4 tahun tuan-tuan bagi sumbangan untuk madrasah di Pulau Pangkok. Jadi setakat ni alhamdulillah madrasah tu hampir-hampir siap. Jadi tapi kita dah guna dah. Pelajar-pelajar kita pun dah ada, kelas pun dah mula berjalan. Cumanya tuan-tuan sekalian, ada apa masalah kita lagi, iaitu yang pertamanya bangunan ni tuan-tuan dibina di atas tanah yang ditambak. Dia berbentuk paya, lepas tu kita ambil tanah bukit, kita tambun. Jadi bila tanah macam tu, bila dia main hujan, dia kira nak bergerak lah. Dia beri ancaman kepada bangunan. Jadi dah bincang dengan tukang cadangkan supaya kita pasang tembok. Tembok pasang siap. Alhamdulillah tuan-tuan, hampir separuh dah kita pasang tembok, insya-Allah. Tembok ni juga tuan-tuan, satu keping tu ukuran dia, dalam dia 5 kaki, lebar tu tak pasang berapa kaki. 3 kaki lah lebar dia, tak silap. Dalam dia 5 kaki. Berharga RM380 sekeping. Tapi kuatlah. Setakat ni kita ada beli tuan-tuan, kita perlukan 200 keping, kita dah beli lebih kurang 100 keping lah, insya-Allah. Yang kedua, lepas siap tembok ni, kita nak pasang pagar. Pasal babi hutan banyak tuan. Jinak pula tu. Saya dipahamkan sejak masa Hamid Bador dia jadi ketua polis negara, dia tarik balik lesen memburu. Bila lesen buru tak ada siapa nak tembak babi. Loh, ramai tu. Saya duduk bimbang dia jemaah dalam surau. Jinak lah. Kita buang nasi tepi tu kan, dia main bawa anak dia ramai. Saya tanya Cina, pasal apa tak tembak? Oh, lesen tu tak ada encik. Hang pasanglah jerat. Dulu hang pasang jerat. Dulu kita makan babi hutan, sekarang kita orang tak makan. Kenapa tak makan? Tak boleh, mati babi hutan ada sakit Habis tu hang makan babi apa? Makan babi belah punya. Tu kita kena buat pagar. Yang ketiga nanti insya-Allah tuan-tuan, bangunan kita tu kita buat dalam bentuk U. Supaya tengah tu budak-budak boleh main bola ke apa kan dah. Jadi oleh kerana tanah tu tanah tambak, dia bila main hujan belondiak. Dia berselut melekat-lekat, tak cantik. Jadi saya bercadang insya-Allah nak beli bata merah tu, kita nak buh. Nak susun bagi elok-elok supaya bila hujan pun dia tak lecah. Itulah lebih kurang. Jadi kita masih lagi perlukan sumbangan orang ramai. Sumbangan tuan-tuan, saya ucap terima kasih. Dan saya juga pelawar kepada tak kira lah siapa-siapa, pemuda kan, terutama pemuda suka aktiviti pantai. Pondok saya tepi pantai. Baru ni, hari Ahad baru ni, jabatan amal daripada Pasir Salak 30 orang. Mereka mai buat aktiviti ibadat, aktiviti mereka lah di situ, dekat dengan laut. Laut lebih kurang 300 meter aku saya ingat. Jalan kaki pun dekat, insya-Allah. Sesuai lah. Makna kata kita sediakan dom. Dia bangunan tu lebih kurang ada 50 kaki kali 60 kaki. Kemudian kita buat dom. Kita buat kaki 5 dah. Bolehlah. Kalau muslimin bolehlah nak tidur di dom tu. Tapi kita sedang buat 3 rumah guru yang setakat ni kita cadang nak bagi muslimat lah. Kalau muslimat mai, bolehlah mereka menggunakan rumah tersebut. Ada 3 pintu tuan-tuan. Satu pintu ada 3 bilik, 3 bilik ayam, 3 bilik tidur. Ada hall, ada tempat masuk dan sebagainya. Untuk muslimat lah. Muslimin tak payahlah. Mengada-ngada tidur rumah, apa-apa tidur di dom, betul lah. Muslimat boleh, insya-Allah. Itulah lebih kurang perkembangan tuan-tuan sekalian. Ini wakaf orang ramai semua. Kita gunakan untuk ibadat kebajikan. Mudah-mudahan segala orang yang derma semua ni mendapat kebajikan daripada wakaf tersebut, insya-Allah.
Itu sajalah tuan-tuan yang mampu saya sampai malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang duk mengaji ni fahamlah kita orang beriman apa patut kita buat apabila Islam memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Jadi tuan-tuan tak lama lagi akan berperang, akan bertempur. Bila berperang ni tuan-tuan, yang duk ada depan tuan-tuan ni ibarat jeneral-jeneral yang duk cerita kat tuan-tuan macam mana nak pakai, nak menembak lagu mana, nak bertempur macam mana, bertempur guna senjata macam mana, bertempur tak guna senjata macam mana. Bila main masa perang, pandai-pandai gunalah ilmu-ilmu yang kita dapat tu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan faham maksud saya aku tak? Mudah-mudahan tuan-tuan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan raya yang akan datang ni, insya-Allah, dengan izin dan pertolongan Allah. Saya nasihatkan tuan-tuan, jangan tinggal tahajud. Tiap-tiap malam tuan-tuan bangkit tahajud. 3 janji Allah Taala tadi ni. 3 janji Allah. Terutama pemeliharaan, bantuan dan pertolongan daripada Allah. Dan masa tu juga tuan-tuan, waktu yang amat mustajab. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa yaqulu, Allah berfirman, yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni 1/3 akhir malam, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Waktu tu cukup mustajab. Allah turun, artinya pintu rahmat Allah terbuka luas. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, man yad'uni fastajiba lahu. Siapa nak berdoa, berdoa, aku bersiap sedia nak makbulkan doa dia. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun. Siapa nak meminta, minta, aku nak perkenankan permintaan mereka. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun, aku nak ampun dosa dia. Jadi waktu tu cukup mustajab doa. Doalah merayu tuan-tuan kepada Allah, insya-Allah. Kalau di antara kita ni seorang cukup. Kalau mereka itu doa dimakbul oleh Allah, dah cukup untuk mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.